إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini ayat seluruh volume Dengar mic seluruh volume ni. Tak apa kan, ada orang suara kuat sangat boleh tak. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul di suara kita untuk kita sambung kurusan kita daripada buku Amalan Muslim Sehari Semalam yang ditulis oleh Syekh Tariq bin Saleh yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Di mana pada hari ini kita akan menghabisi buku ini, itulah tajuk yang ke-15 ya. Itulah muhasabah diri ya. Setelah kita agak lama lah, saya ingat, tak tahulah bila saya mula berkuliah di SOA ini, saya ingat 6-7 tahun dah kot, tak tahulah kot. Tapi saya ingat lebih daripada 5 tahun. Ya. Daripada satu bab pertama, bab kedua ya, sampai ke bab yang ke-15. Sebenarnya lepas daripada bab ni ada lagi bab yang ke-16 dan ke-17 ya. Tapi ia berkait dengan satu sunnah sebelum tidur, yang mana sebagainya saya dah kongsikan dengan tuan-tuan. Saya pun tak tahu dia bincang pasal qiyamul lail dulu baru bincang pasal tidur. Patut tidur dulu baru qiyamul lail kan. Tapi tak apa. Kemudian bincang tentang ataupun dia sentuh tentang permasalahan dalam ibadah, khususnya tentang solat. Yang mana sebahagian besar lah daripadanya saya telah berkongsi dengan tuan-tuan sebelum pada ini ya. Jadi saya ingat bab 15 ni, walaupun dia bukan bab yang betul-betul terakhir, tapi boleh jadi bab yang terakhir lah untuk kita menutupi akan buku ini insya-Allah ta'ala ya. Di mana daripada awal dulu kita telah bincang sesuai dengan tajuk buku inilah. Itulah Amalan Muslim Sehari Semalam ya. Kalau kita tengok kulit buku ni, dan tuan-tuan yang tak ada buku ni, tuan-tuan boleh beli kat Shopee, ada kot. Saya rasa lah ada member kita beli kat Shopee kan ya. Mana Haji tu? Tu Haji tu ada. Beli kat Shopee je tak ada? Kedai buku? Okey. Saya kat Shopee ada kot. Saya pernah tengok rasanya ya. Jadi tuan-tuan boleh dah beli untuk simpan dan buat bahan bacaan boleh lah ya. Cuma saya tengok yang cetakan Haji tu yang baru sikit. Saya ni yang lama. Buku ni pun saya dah beli 10 tahun dah. Cetakan saya 2010. Haji punya cetakan 2000 apa? Siapa yang ada buku ni? Haji seorang je? Haji seorang yang ada buku ni. 2014. Oh, lewat sikit. Ana cetakan As-Safa. Haji cetakan apa? As-Safa juga. Publisher dia As-Safa seorang je kot. Tapi saya tengok Haji punya dengan saya ada beza sikit ya. Di mana yang Haji tu dia kadang-kadang, yang saya ni dia tulis matan hadisnya tu, teksnya tu. Tapi yang Haji punya kadang-kadang dia hanya terjemahan saja. Saya ingat Haji punya kurang muka surat pada saya sikit kot. Saya 350. Haji muka surat berapa?
Ha? 309. Oh, that means about 40 pages lah kurang. Yelah, sebab hadis tu dia dah buang sikit ke, ataupun dia tak masuk teks yang asal, dia masuk terjemahan saja. Jadi dia ada kurang sikit lah ya. Jadi bolehlah tuan-tuan yang tak ada beli, simpan lah ya. Tanda yang kita dah pernah berkongsi di surah ini. Walaupun tuan-tuan hanya mendengar saja, tak apa. Kira belajar juga tu. Ya. Nabi kata kun aliman. Hadis Al-Hakim daripada Ibn Abbas, tapi hadis tu dhaif ya. Ada dhaif sikit. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadi kalau tak ada buku tu dia duduk nombor 3. Kun aliman. Jadilah orang yang alim. Au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Maksud dia ada ambil point, ada tulis ya. Ada rekod ya. Au mustami'an, ataupun jadi orang yang mendengar. Mungkin kalau tak ada buku tu jadi mustami'an je kot. Mungkin lah, saya tak tahulah kan. Ya. Tapi tak apa, belajar juga tu. Ya. Baik. Jadi tajuk yang ke-15, yang yang last sekali lah ya. Dan mungkin tuan-tuan kalau ada apa-apa lepas ni boleh tanya lah. Tajuk dia muhasabah diri, di mana pengarang umpama menyimpulkanlah apa yang ada atau apa yang telah dibincangkan. Cuma dia sentuh tentang walaupun kita telah berbincang panjang lebar tentang amalan Muslim sehari semalam yang merujuk kepada amalan Rasulullah SAW. Amalan Muslim sehari semalam, tajuk buku ni kan. Dia tak lain tak bukan merujuk kepada amalan Rasulullah SAW. Tak mungkin amalan Muslim dia rujuk orang lain, tak mungkin. Dia mesti back to the deeds of the Prophet SAW. Ya. Atau dengan arti kata lain, ia mesti merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Itu maksud amalan Muslim. Bahkan kalau kita kata amalan sekalipun, dia mesti merujuk kepada kedua-duanya. Yang mana contoh kita ialah Rasulullah SAW. Ya. Lepas tu bila ada satu amalan yang kita tak pernah tahu ia adalah amalan Rasulullah SAW, ataupun yang dirujuk kepada kedua-duanya, kita tanyalah, awak ni dalil kat mana? Tanya. Orang nak marah-marah lah kan. Bila sebut amalan, biasanya dia ibadah lah pasal amalan kan. Dia mesti back kepada basic itu. Ya? Jadi kalau orang tak biasa dengan rujukan, sandaran, dalil atau seumpamanya, kena try to get used to it lah. Ya? Mungkin ada sebahagian. Ya? Tapi ada bila kita tanya, dah kita tak pernah tahu. Amalan-amalan ni bukan hanya semayang, bukan hanya puasa. Kadang-kadang yang melibatkan bacaan-bacaan amalan lah tu. Nama amalan kan, ibadat. Bila ibadat mestilah ada sandarannya. Awak dapat kat mana begitu begini kan? Ya? Jadi kena ada lah. Kalau tak ada, cakap tak ada. Tak ada, Tok Guru saya bagi. Tak ada, saya terima ijazah daripada fulan bin sefulan. Jawablah begitu. Ya? Ini kalau kadang-kadang tak ada, dia salahkan kita pula. Dia nak tutup kelemahan dirinya pasal dia tak ada apa-apa rujukan. Oh, dia salah kita pula. Oh, ni lah Ustaz Jamil lah ni. Saya tanya dalil lah katanya. Habis tu nak tanya apa? Ya tak? Ya. Fardu kifayah tu. Nampak? Habis tu kalau kita tak endah atau tak perlu kepada rujukan atau sandaran seumpama itu, masing-masing bebas lah buat agama masing-masing. Kalau agama Nasara ke, agama Yahudi ke, mungkin boleh lah. Tapi Islam tidak begitu. Everything must go to the real reference. Mesti balik kepada reference kita yang asal lah. Ya. Biasa orang tanya ni benda dia tak pernah dengar lah. Kalau dia pernah dengar, kita tak payah tanya kan. Nak tanya dalil 5 waktu, tak payah tanya pasal tahu dah. Tapi kalau ada benda furuk-furuk yang ustaz ni kata, kalau buat begini sunnah, kalau buat begini tak boleh, bid'ah ke apa kan. Ya.
Jadi kita boleh tanyalah. Tapi kalau benda yang kita dah tahu, tak payahlah. Itu kalau semayang. Kalau hak lain-lain pun sama juga. Ya. Luar ni hak famousnya amalan mubing. Sikit mubing. Betul tak? Tak pernah dengar. Kau suruh ni pun ada duk amal juga. Ha? Satu dia amal, dia baca Yasin sampai satu mubing dia undur balik. Baca sampai dua mubing dia undur balik daripada awal. Baca sampai mubing yang ketiga dia undur balik. Baca sampai mubing yang keempat dia undur balik. Oh, pelik-pelik baca Quran. Ada ke lagu tu? Tak tahulah kot, setahu saya tak ada. Ha? Oh, lagi satu. Oh, banyak dia baca Yasin tu. Dah satu undur balik. Yasin ke duk terabur. Hak moving tu, daripada awal, daripada tengah, daripada hujung kan. Baca jumpa first moving, go back to the first. Baca second moving, go back to the first. Jadi apa makna moving? Ya. Apa makna moving, Haji tanya. Tak apalah kan, saya sebut lagi. Nanti saya akan tanya juga. Belum apa-apa dia tanya saya lah. Saya jawab, saya boleh jawabnya. Ataupun saya try lah jawab kan. Ya. Lepas tu pergi moving yang keempat pula. Lepas tu moving, dah ada 7 moving. Oh, banyak dia baca. Hak patut jadi satu Yasin, dia jadi banyak Yasin. Temu Yasin tak lengkap lah, baca sikit undur. Oh, ada gusteg-gusteg gitu pula. Ya. Ada orang pernah tanya benda ni pada mufti, bukan mufti wilayah, dulu mufti wilayah, tapi sekarang dah jadi, tak tahu jadi apa kan. Ya. Dr. Zul lah, dulu mufti wilayah, kemudian dah jadi senator dulu kan, jadi menteri kejap. Terus sekarang tak tahulah dia buat apa sekarang, jadi menteri ya? Tak kan. Mufti pun tidak kan. Tapi dia aktif juga menjawab persoalan yang orang aju kepada dia, mungkin kat internet, kat Facebook, kat medsos mana-mana lah, TikTok ke apa. Jadi dia keluarkanlah fatwa. Dia ada fatwa juga sekarang pun dalam Maktabah Al-Bakri. Dia progresif tuan. Ya. Masa dia jadi mufti wilayah dulu pun progresif. Banyak persoalan-persoalan yang dia telah jawab. Hatta kalau kita type apa-apa masalah sekarang pun kat internet nak tahu fatwa kan. Kalau naik mufti wilayah tu biasanya fatwa dia zaman duk di pejabat mufti wilayah dululah. Ya. Dan kebiasaannya hak kita tanya dia jawab belakang dah dulu. Melainkan kalau hak tak ada baru dia naik fatwa hak sekarang, mufti wilayah sekarang. Tapi biasanya kalau saya ni sentiasa share fatwa. Kan? Pertama kita cek dekat internet lah dulu. Kok ada fatwa mana-mana negeri, kebiasaannya dia akan naik mufti wilayah dululah. Tapi mufti wilayah hak dulu. Sebab persoalan tu dah telah dijawab. Jadi hak sekarang tak jawab lagi. Tapi ada juga tindan hak dulu dah jawab. Hak ni jawab pula. Jadi ada dua lah di situ. Fatwa hak lama, fatwa hak baru. Mufti lama, mufti baru. Ya. Biasa naik hak mufti wilayah. Pasal apa? Pasal dia banyak menjawab dulu. Sekarang pun dia jawab juga. Jadi sama kes dalam bab ni pun ada orang tanya, dia jawab. Ya. Jadi dia kata menetapkan satu fadilat, dah kata buat begini dapat begini, jadi begini, kelebihan begini, fadilat dia kata. Menetapkan satu fadilat atau kaedah-kaedah tertentu dalam bacaan mesti ada dalilnya. Dia sebut. Kita dapat marilah hadis Nabi apa gitu ini. Ya. Dan dia kata ada orang berhujah dengan tajribah ni mana testimoni. Saya buat benda ni kan, oh jadi begini. Jadi dia kata tak boleh guna alasan-alasan seumpama itu. Tajribah ni benda kita dah buat tiba jadi. Oh, itu tak boleh jadi parameter, kerana kadang-kadang benda tak betul boleh jadi. Kalau nak jadikan ukuran jadi tak jadi jadi tu betul. Hak tak jadi tu tak betul lah gitu. Tak kena. Ibnu Mas'ud tuan dan saya Muslim, isteri dia nama Zainab, dia selalu ataupun pernah minta orang Yahudi jampi dia sakit mata. Jadi bila Ibnu Mas'ud tahu, dia marahlah. Pasal apa kau buat begitu? Nabi larang ni jampi-jampi hak tak boleh gini lah. Jampi ada boleh, ada tak boleh kan. Ya. Inna ruqa wa tama'in wa tiwalatu syirkun. Ya. Jadi kata tak boleh.
Isteri dia kata, apa pula tak boleh? Dia jampi aku, jadi sembuh sakit mata aku, dia kata. Maka Ibn Mas'ud kata tak kat dia, zalika amalu syaitan kana yakhnusunha biyadihi fa idza raqa kaffat anha. Memanglah dia kata, kamu dah ditipu oleh syaitan, kerja syaitan tu. Bila dia jampi, syaitan tu akan tolong bagi sembuh, tolong jadi baiklah. Jadi tak jadi bukan dia punya standard dia, kalau betul-betul, kalau tak betul, tak betul. Dan saya personally pun pernah tanya tuan, orang Melayu kita, pasal apa ke jumpa bomoh Siam. Saya kampung Siam tuan, rumah atuk saya kampung Siam. Pasal saya pun ada tengok orang Melayu pergi, ataupun orang Islam kita lah ada pergi, ada satu bomoh Siam tu, ni zaman saya sekolah menengah lagi dulu, tingkatan 2, tingkatan 3 kan. Dia pun kata, tak apa kita jumpa bomoh Siam, hak wis sembuh tu saya juga, Allah Ta'ala juga, dia kata. Lah, memanglah yang bagi sembuh tu Allah, tapi cara awak tu tak kena. Jadi lebih kurang itulah tu. Hak tajaruk, testimoni, buat jadi, dia tak kira. Ya. Jadi Dr. Zul jawablah begitu. Dia kata, nak menetapkan satu fadilah atau kaedah dalam amalan seumpama membaca Quran ini, mesti ada dalilnya. Dan panjanglah dia jawab kan, alasan sekadar tajarub, sebab kita buat jadi, dia kata tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi sandaran. Pun ada panggil perkataan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah yang kata, kalau kita buat satu benda walaupun dia tak betul, tiba-tiba jadi. Kadang-kadang dia kata ini kurnia Allah, Allah ni boleh bagi belaka, ya tak? Ya? Kadang-kadang tuan-tuan, amalan-amalan yang kita buat, bacaan atau seumpamanya, hak tak betul jadi juga. Kadang-kadang hak tak betul tu jadi, hak betul tak jadi pula. Dia boleh jadi berlaku begitu. Ya? Jadi dia kata itu bukan ukurannya. Ya? Dan ujung tu dia jawab, dia siap bol lagi. Adapun amalan seumpama ini tidak ada sandarannya sama sekali dalam syarak. Dia bol tu. That mean itu key point kepada fatwa. Tapi dah lepas tu dia jawab juga, dia kata ada walau bagaimanapun membaca Al-Quran adalah digalakkan dalam Islam, sementara kalau Allah Ta'ala beri sesuatu kepada kita di atas sebab-sebab tertentu. Dia jawab. Jadi banyak orang yang duk kata boleh-boleh tu, dia ambil fatwa hak kesimpulan hak lah sekali. Hak kedua lah hak dia bol tu orang tak rujuk. Jadi Allah Ta'ala alam lah, unfortunately saya nampak macam di situ ada sikit kekeliruan. Patut dia dah bol, dia stop dengan perengan tu saja, tapi dah dia kata begitu kat bawah tu seolah-olah macam membolehkan. Tapi kalau kita teliti betul-betul, dia bukan membolehkan. Cuma dia kata kalau kita baca Quran, ya, kemudian Allah Ta'ala beri sesuatu apa gitu gini, walaupun tidak ada dalilnya begitu, jadi dia kata okey je. Jadi orang ambil Allah tu. Cerita dia cara begitu tak ada. Mana baca sekerak undur, main gohik-gostan pula. Kafiat tu kita nak rekod-rekod sendiri tak boleh. Baca je lah. Awak nak baca 10 kali, baca bagi habis. Lepas tu baca lagi, baca lagi. Okay, itu satu. Yang kedua, abang tanya tadi kan, semua orang yang ada akal, dah ada prinsip je lah tentang agama, dia pasti bertanya, apa beza mubin yang ada dalam Yasin tu, apa istimewanya, betul tak? Sebenarnya dalam Yasin ni, sebenarnya mubin tu bukan hanya ada dalam Yasin tu, dia ada lagi dalam surah-surah dan ayat yang lain, kerana dalam Quran ada 115 mubins, ada 115 mubin. Dalam Yasin tu baru 7, ada lagi 90 berapa? 115 tolak 7 apa? 115 tolak 7, 112 lagi ada. Itu saya tanya. Saya tanya apa dalil kepada amalan ni? Tadi baca undur. Ada pula satu lagi hak saya tanya personally lah. Dia kata siapa-siapa yang baca 7 ayat dalam Yasin, hak ada perkataan mubin, dia akan mendapat perlindungan daripada Allah, ataupun ayat itu akan menjadi pendinding buat dirinya. Jadi saya minta dalil lah. Ada awak kata ayat ni ayat pendinding, mana dalil dia? Satu. Yang kedua, saya tanya macam abang ni tanya, apa beza mubin yang ada dalam Yasin dengan mubin yang ada dalam lainnya? Apa beza? Tak boleh jawab dah, tak ada. Ya.
Dan more importantly, apa dalil yang mengatakan bahawa mubin ni ataupun ayat mubin ni jadi peninding? Ada dalil ke? Mana boleh kita ambil ayat Quran, kemudian kita kata ayat ni pendinding. Ambil ayat Quran, kita kata ayat ni pendinding. Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Buku tafsir Ibnu Katsir awal-awal lagi dalam mukadimah dia peringat dah kita. Pasal tafsir tu dia nak tafsirkan Quran kan. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quranul Azim. Berapa jilid? Banyak. Kat 10 jilid kot, gitulah banyak lah kan. Saya tak ingat. Mukadimah tu dia bagi hadis tu dah. Bersama dengan poin-poin yang lain. Quran ni kita kena very careful. Kerana Nabi SAW menyatakan bahawa siapa-siapa yang berkata sesuatu tentang Al-Quran, dalam braket ingin mentafsirkannya, ingin mendakwa apa-apalah, nak kata ayat ni begini, surah ni begini, ada kelebihan tu, ada kelebihan ni. Tanpa ada dalil lah, biraihi, dengan akal fikirannya semata-mata. Mana tak ada sandaran daripada syarak. Nabi ada kata, kau begitu. Nabi kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempat baginya dalam neraka. Pasal Quran ni wahyu, awak tak boleh suka-suka begitu. Ya? Jadi alasan jadi tajrubah, amma jadi tak bukan standard tu, ya. Jadi tak tahu lah apa, saya pun wallahu ta'ala alam lah kan, duk tengok juga, duk cari juga apa istimewanya mubin ni berbanding perkataan-perkataan yang lain dalam Quran. Dan more specifically, apa yang membezakan mubin hak ada dalam Yasin dengan mubin hak ada dalam ayat-ayat yang lain. Jadi kalau awak kata kita amal ayat ni 7 mubin, mana dia punya key point dia mubin tu, mubin. Apa special mubin tu, saya duk tanya lagi. Jadi kalau awak tidak ada apa-apa alasan, tak ada dalil apa gitu ini, awak dakwa perkataan ni special ataupun ayat ni special, ada pula certain privilege, saya tak tahulah. Mungkin termasuk dalam hadis Nabi ni. Maqala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi kalau orang nak masuk gaul, kita jangan ikut. That's why kita kena tanya. Ya. Agama Yahudi dan Nasara dulu rosak pasal orang ikut-ikut lah. Yalah kalau jenis ikut-ikutan, okey, orang ikut-ikut kan. Bila kawan tu ijazah, qabil tu. Tahu apa makna qabil tu apa? Qabil tu makna saya terima. Ya tak? Orang biasa, orang awam, orang yang ikut-ikutan, tapi bukan semua orang macam tu. Ya. Ada orang bila tengok sesuatu yang baru, yang tidak ada dalam mana-mana amalan yang baik hadis Nabi, baik buku-buku zikir muktabak. Kalau tak ada hadis marfu' pun ada hadis mauquf. Ya, mana marfu' ni hak Nabi sebut, hak Nabi buat. Boleh ada hak sahabat. Boleh, okey je. Bahkan sebahagian zikir pun kadang-kadang dia mauquf sahih. Mana sahabat yang kata, tapi bila dicari daripada kata-kata Nabi tak ada. Kadang-kadang acceptable. Tengoklah keadaannya macam mana. Kadang-kadang marfu' tak ada, mana Nabi tak kata. Mauquf tak ada, sahabat pun tak kata. Tiba-tiba ada yang maqtu'. Maqtu' ni said ataupun di practice by the tabi'in. Ada diterima juga. Hatta Al-Imam Syafi'i pun ada dia bawa mai zikir yang diamalkan oleh tabi'in seperti Tawus. Ada buku-buku zikir yang menggalakkan bila pelakar boom, apa dia panggil, guru kan, ya, digalakkan membaca subhana man sabbahtalah. Bila kita cek tengok, itu bukan hadis Nabi, itu juga bukan amalan atau kata-kata tabi'in, sahabat. Ia adalah hadis yang maqtu', yang diriwayatkan daripada Tawus, yang tak ada sandarannya baik kepada sahabat Nabi ataupun Rasulullah, tapi dia tabi'in. Ya, tabi'in dalam sebahagian perkara acceptable, terutama jika tidak ada yang marfu'. That's why Imam Syafi'i masuk dalam buku dia. Ya, jadi kalau daripada Rasulullah, that is the best. Of course kalau sahih. Kalau daripada sahabat Nabi, in some circumstances still acceptable. Dan jika daripada tabi'in, dalam setengah keadaan boleh jugalah diamalkan. Tengoklah macam mana kan. Tapi daripada saya, daripada haji, mana boleh kita buat agama sendiri? Tak boleh lah kan.
Jadi saya tak ada jawapan lah. Sebagaimana kalau saya tanya orang yang mengamalkannya itu pun atau memasyhurkannya, saya yakin mereka pun tidak ada jawapannya. Jadi kita avoid lah yang seumpama itu. Ya. Perkataan mubin itu maksud dia nyata. Dalam Quran ada puluhan ayat yang Allah Ta'ala sebut makna mubin itu. Mubin itu ada 115 perkataan. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut mubin itu kepada Quran. Qad ja'akum kitabun saya tengok, sorry. Tapi Allah Ta'ala kata wa nurun mubin, cahaya yang nyata, merujuk kepada Rasulullah ataupun Quran. Setan-setan pun Allah Ta'ala kata mubin juga. Ya bani Adam, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dia syaitan ni adalah musuh kamu yang nyata. Mubin ni makna nyata, clear. Ya. Itu je. Mubin ni makna nyata, clear. Apa-apa yang nyata dan clear, Allah Ta'ala akan kata mubin. Kadang pada syaitan, kadang pada Nabi, kadang pada Quran, kadang pada kesesatan. Ya. Dalalum mubin, tak pernah jumpa. Dalalum mubin, ada dalam Yasin kot. Kesesatan yang nyata. Lagi? Bala mubin, bala yang nyata. Nyata. Apa-apa yang nyata, Allah Ta'ala sebutlah mubin. Ya. Jadi, dari sudut dalil dan sarannya, tidak ada yang akan bawa mubin-mubin ni pendinding. Tak ada. Dari sudut maknanya pun tak sesuai dengan pendindingan. Kalau makna sesuai, okey juga. Tak? Macam ada ulama' tuan-tuan, bila orang sakit mata, dia akan baca ataupun dia akan tulis perkataan yang merujuk kepada seolah-olah nak bagi hilang sakit mata tu. Dia ada luka, darah tu keluar. Kemudian dia akan baca ataupun dia akan tulis ayat yang seolah-olah nak bagi serak darah tu. Dia baca apa? Ya, ada Quran tak? Tak ada Quran. Ya ardu ibla'i ma'aki. Ya. Ada. Macam mana ayat tu lah? Saya lupa lah. Siapa boleh tolong saya? Wahai, ayat ni dalam kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh kan banjir kan. Bila Allah Ta'ala nak surutkan air tu, Allah Ta'ala kata ataupun menyuruh malaikatnya berkata, Ya ardu ibla'i ma'aki. Wahai bumi, seduklah airmu. Jadi kawan tu luka, nak bagi seduk darah masuk balik dalam tubuh apa gitu, nak bagi kering lah darah tu, dia baca lah ayat tu. Ada dalil tak? Tak ada. Dalam hadis Nabi tak ada pula bila sahabat luka, Nabi membaca akan ayat itu. Tapi dari sudut makna kena. Ya tak? Darah tu nak bagi berhenti, ayat ni Allah Ta'ala suruh bumi seduk air masuk. Kita tengok balik ayat tu, mungkin saya salah. Ada juga saya baca ayat Quran salah. Dan ada jemaah tegur, Alhamdulillah. Dia kata, Ustaz, lain kali tengok sikit ayat Quran tu. Kalau salah apa gitu ni, risau juga dia kata kan. Kena tarik tauliah lah. Lepas tu saya kadang standby Quran kat sini kan. Ya. Minta jemaah, boleh standby Quran lah kalau saya nak rujuk apa gitu ni. Ya. Tapi ayat dia tu, Ya ardu ibla'i ma'aki. Lebih kurang itulah ya. Rasa tu dah ayat dia tu, nanti dia tengok balik. Kenalah dengan makna dia. Tapi kalau mubi, tak kena dengan makna, tak tahu. Ya. Jadi tak tahulah, Allah Ta'ala alam. Baik. Macam kita kata nak keluar rumah. Ada orang ajar nak keluar rumah baca ayat kursi lah. Kan? Kalau boleh 7 kali. Sekali embuh depan ataupun niat ayat kursi duduk depan kita. Sekali ayat kursi embuh belakang lah. Ataupun niat cukup dah biar nampak ayat kursi duduk belakang kita. Same goes tu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. And the last bagi semua. Ayat kursi ni turun pada Nabi tau. Dia tak turun pada awak. It has been sent down to the Prophet SAW. Sama juga dengan Yasin tu. Yasin tu tak turun pada kita ya. Tak turun pada haji, tak turun pada ustaz, tak turun pada tuan tok syekh. Dia turun pada Rasulullah. Pasal apa Rasulullah SAW? Selaku orang dia turunkan wahyu kepadanya. The revelation down to him. Tapi dia sendiri tak tahu atau tak ajar kita kalau betul dia ada rahsia atau kelebihan seumpama itu. Macam mana awak boleh tahu? Maka awak juga terima wahyu daripada Allah
seumpama the prophet, ataupun awak tak tahulah kan. Saya heran juga. Ya. Lepas tu dia nak dalil tu. Pasal Nabi terima wahyu. Kalau adalah rahsia-rahsia atau kelebihan seumpama itu, kenapa Nabi tak sampaikan? Adakah Nabi tidak diwahyukan begitu? Akhirnya awak dapat, dia tak dapat. Nabi tak dapat. Oh, awak teror daripada Nabi lagi awak ni. Ya. Jadi kita ni kalau nak amal, nak sebar, amal dan sebar agama Nabi, bukan agama sendiri. Itu je poin dia. Ya. Jadi sebab tu setengah orang kalau kita tanya dalil, orang melatih lalu, nopak lalu tanya dalil. Ya. Okay, itu basic. Saya boleh baca ayat Quran, hadis Nabi, bahkan penekanan para sahabat Nabi SAW according to the reference tentang dalil ni ataupun rujukan kita dalam beragama. Ya. Pasal banyak sekali. Ya tak? Dan of course lah supaya kita tidak memandai-mandai, dan akhirnya agama yang sepatutnya orang kata dikekalkan apa yang ada, akhirnya kita agama Yahudi Nasara dulu rosak pasal sebab ni lah, duk tambah kursi. Ya. Jadi Nabi ajar keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jalan. Ya. Orang dulu dia nak keluar, dia tengok burung. Terutama bila dia nak bermusafir untuk sebarang hajat, ataupun kalau dia nak pergi berniaga ke apa gitu gini. Oh, dia kena cari petanda dulu. Kalau dia ada burung, dia ambil burung, dia lepas. Kalau burung tu terbang sebelah kanan, dia kata, hari ni lak. Kalau burung tu terbang belah kiri, dia kata, tak lak hari ni, postpone lah. Kita tomorrow, esok. Kata Imamul Baihaqi rahimahullah, dalam buku sunannya, dia ada satu bab tatoyur namanya, bab sikit-sikit sial, dia panggil tatoyur. Ya. Konsep kesialan dan ketuahan. Mana buat begini, tua, bagus. Buat begini, sial, tak bagus, sempit rezeki, mati awal. Jahiliah buat tu. Sebab tu dia panggil at-tatayyur. Tatayyur ni daripada burung. Orang Arab ni dia lebih kepada burung, apa-apa burung. Dia lepas burung. Kalau burung dia tak ada pun, dia akan pergi ke pohon-pohon. Sama ada dia halau burung tu, ataupun dia dengar bunyi burung. Kalau bunyi yang dia suka, kicauan-kicauan yang bagus, okey, hari ni niaga untung. Lain niaga rugi juga. Tapi kalau dia dengar burung hantu umpamanya, atau burung-burung yang bunyi tak sedap, memang Imam Baihaqi tak tulis dalam kitab dia tu, Hana buat contoh gitu. Bunyi orang mati tak? Bunyi orang mati gitu. Orang kata kalau bunyi kita ada orang nak mati. Orang tua dulu kan. Maka dia tidak akan memutuskan hajatnya. Tatoyur. Ya. Nabi ajar tak ada. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, jalan. Ya. Allah Ta'ala nak menetapkan sesuatu, Allah Ta'ala tak perlu benda-benda seumpama itu, dan dia tidak menjejaskan apa-apa, dia tidak mempengaruhi akan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tuan belajar akidah, dalam bab qada qada mesti ada tatayur, tak boleh tatayur sama sekali. Ya. Batu belajar akidah tuan-tuan, belajarlah akidah versi rukun iman, go one by one, beriman kepada Allah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang tauhid, apa yang syirik. Syirik bukan hanya menyembah selain Allah, ada lapis syirik lain lagi yang sebahagian daripada kita masih mengamalkannya. Salah satu tatayur itulah benda khurafat apa gitu ini. Tak apalah ustaz, benda ni bukan akidah pun, ataupun dia bukannya syirik. Siapa kata? Kan? Yahudi kata tuan, siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya daripada belakang, ja'a waladu ahwal, anak akan juling. Mana orang Yahudi tahu? Testimoni, tajarub, ataupun dah banyak jadi gitu kan. Tubi-tubi anak juling. Boleh jadi dia tanya, apa je anakmu juling? Muat gapo dulu? Aku takut belakang, dia kata. Bukan dia jimat duburnya, tak, dia jimat tetap pada kubul, tapi dia mari ikut belakang. Pepek sendiri, ya tak? Tiba-tiba anak keluar, juling. Boleh jadi tajarub. Gitu. Tanya hak ni pula. Dia jawab benda yang sama. Jadi dia buat kesimpulan. Siapa-siapa yang mendatangi isteri begitu, maka anak jadi juling.
Dia bukan pandai-pandai, ada tu alasan dia tu. Boleh jadi tajarub tu lah hak tadi. Jadi berlaku, orang ni buat jadi, orang ni buat jadi. Dia kata tak boleh buat lah. Kalau buat kan jadi juling. Dan boleh jadi juga petua yang tak ada apa-apa alasan, boleh jadi juga. Macam tua kita kata dululah, siapa duduk atas batak bisu ingat orang tua kita saja-saja ke. Mungkin dia buat tu ataupun dia larang tu mungkin dah berlaku banyak kali tajarub. Kan, orang ni duduk naik bisu, orang ni duduk naik bisu, orang ni duduk naik bisu, dia pun larang lah, jangan duduk atas batak naik bisu. Boleh jadi naik bisu betul, walaupun kita duduk tak naik bisu pun, ya tak? Boleh jadi petua kosong aja, dia nak elakkan kita daripada rosakkan bantal tu, boleh juga. Tapi tak tahu macam mana. Macam Yahudi ni pun kita tak tahu, sebab tidak dijelaskan dengan lebih detail. Tapi ia satu kepercayaan lah, yang mana kalau kita lihat macam tak ada hubung kait akidah pun, ya tak? Ataupun tak menjaga apa-apa, anak percaya, tak percaya sudah. Tapi Allah Ta'ala pangkah, Allah Ta'ala turun, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Bila orang Islam pada waktu itu dilarang ataupun diberitahu, siapa-siapa yang mendatangi isterinya pada jalan depan tapi melalui belakang, maka anak akan jadi juling. Allah Ta'ala pangkah, Allah Ta'ala sayang tu. Allah Ta'ala kata, isterimu adalah ladang-ladangmu, maka datangilah ladangmu seumpama kamu mahu. Kata Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik, ayat ni turun kerana nak membetulkan kepercayaan orang Yahudi yang mengatakan bahawa itu mendatangi isteri melalui depan tapi ikut belakang, maka anak akan menjadi juling. Kalau nak ikutkan tak ada apa pun kan, tak nak buat sudah. Tapi kerana Islam tak suka benda-benda yang tidak ada basis umpama itu. Benda tak ada basis kan. Kalau ramai orang buat jadi pun tak semestinya begitu, kerana benda ni dia juga ada hubung kait dengan benda gaib. Of course lah, kalau kita kata luah rezeki, sepik rezeki, pelindungan, ini semua benda gaib. Benda gaib dia mesti ada sandarannya daripada wahyu. Sebab itu dia tak boleh kita sebenarnya. Okey, nak cerita begitulah. Nabi kata, bismillah tawakkaltu ala Allah, jalan dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Zikir-zikir ada dalam syarak, amal-amal seumpama ini, dia bukan hanya sebutan, tapi at the same time dia bergantung kepada keyakinan kita. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, ya tak? Supaya kita tak perlu kepada petanda-petanda seumpama itu. Orang nak tubik tengok dulu burung lah apalah. Macam orang tutup kita dulu pun ya juga. Kalau berjalan kalau naik motosikal ke, naik motor ke, jalan kaki supalah ya. Kalau ular melintah, dia kata jangan pergi balik. Tak? Orang tua tak pernah kata begitu. Saya, nenek saya memang bagi tahu begitu. Saya kata 3, ayah beli motor. Pasal kalau tak beli motor kan malah nak kolok. Beli motor, naik motor. Arwah nenek saya pesan tu. Mau naik motor, dia kata kalau ular melintah apa jangan pergi. Balik. Dia saya kita. Dan unfortunately memang ada pernah sekali tuan, saya balik daripada rumah atuk saya di Kampung Siam tu, saya lalu ikut jalan belakang. Pasal masa tu lesen tak ada lagi Ada ustaz ajar baca waja'alna min baini aidihim min khalfihim saddan, macam tu lah kan. Tapi takut juga, takut dah polis. Masa tu lesen tak ada, beli motor lesen tak ada lagi masa tu. Tapi after that ambil lah lesen. Ni baru-baru kan. Saya lalu ikut jalan belakang. Ular melintah dah, belakang tu memang hutan, nipah-nipah apa gitu ni. Ular melintah, tuan balik. Tak jadi dah, dah atuk kita bersama itu. Dia samalah. Cuma orang Arab dulu dia burung. Lebih kepada burung lah, apa-apa hal dah. Kita apa? Bismillah, jalan. Dia baca ayat kursi depan, belakang, kanan, kiri. Tu saya kata ayat kursi turun pada Nabi. Nabi tak ajar begitu. Tak ada. Bismillah saja. Jalan. Dan itu kita belajar dalam buku-buku zikir ada. Yang muktabar yang lebih reliable dan acceptable lah berbanding apa yang diamalkan oleh sebahagian orang. Tak ada baca ayat tertentu, sesuatu tertentu. Islam ni mudah tuan. Baca, keluar bismillah, tawakal. Yang penting tawakal tu.
Jalan. Kemudian isilah masa awak nak baca ayat kursi ke, awak nak baca 3 kul ke, awak nak baca Al-Baqarah ke, jalanlah. Tapi awak nak kata baca Al-Baqarah perlindungan, baca ayat kursi pendinding, baca itu baca ini, secara khusus tak boleh lah. Walaupun secara am ayat Quran ni memang boleh untuk kita baca dan kita minta perlindungan daripada Allah. Pasal Nabi pun ajar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan? Tentu buat amal. Ya. Nabi kata man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu hatta yartahil min zalikal manzil. Hadis Khala bintu Yasar yang Sahih Muslim dan juga Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu la sunnah Abi Daud. Siapa-siapa yang berhenti di satu tempat lalu dia baca begitu, maka dia tidak akan mudarat sehinggalah dia meninggalkan tempat itu. Ya. Nabi ajar begitu kerana antara orang Arab juga ni, dia kalau pergi ke satu tempat, of course lah tempat dia tidak pernah pergi, baik di lembah, baik di taman, baik di dusun, baik di hutan dan seumpamanya, dia akan baca ya sahib hazal wadi a'udzubika min syarri hazal wadi. Dia kata wahai penjaga tempat ini, lindungilah aku daripada kejahatan tempat ini. Itu pun syirik. Sebab tu saya kata tadi, syirik ni ada 9. Satu sembah selain Allah, 8 lagi ada banyak tu. Minta perlindungan daripada jin, syirik. Al-Qurtubi bila mentafsirkan ayat wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa, dia kata sepakat para ulama ataupun hampir majoriti lebih kurang itu, dia kata berlindung, minta keselamatan daripada makhluk gaib seperti jin adalah syirik. Pasal benda gaib ni kita tak tahu, lain kena tipu dia. Oh, kita bab gaib ni kadang ada kena tipu juga tuan. Seminggu dua ni pun ada kot orang marah saya. Orang tanya saya dalam komen lah, ada satu komen tu kan, tak tahulah dia baca kat mana, dia tanya apa pandangan ustaz tentang garam, adakah dia boleh menghalau jin atau syaitan. Saya pun jawab lah, asalnya saya jawab dalam komen, tapi yang soal jawab dalam komen tu saya post dalam wall, dalam feed. Jadi bila orang baca, ada sebagai tu dia macam ni lah kan. Saya kata garam, apa bukti makhluk gaib seperti jin takut ataupun syaitan? Ada bukti, testimoni lah, tajrub. Mana kita gunakan, asal-asal rumah tu ada gangguan, tak ada gangguan. Ada orang dirasuk, tabur garam atas kepala dia, hilang kerasukannya. Jadi tajarub lah tu, ataupun tajribah, mana testimoni dilakukan kepada sebagai orang menjadi. Itu bukan parameter, itu bukan standard. Syaitan jin ni tuan memang kuat menipu, dia boleh tipu siapa saja. Ya. Kadang Nabi dah kata sadaqaka wa huwa kazub. Masa kes Abu Hurairah yang tangkap syaitan masa dia duduk curi tamar tu, zaman Nabi syaitan boleh menjelma kepada manusia. Lepas Nabi, sebagian ulama kata tak boleh dah. Zaman Nabi saja. Kerana itu nak tunjuk kemujizatan Rasulullah SAW. Ya. Syaitan menjelma depan Abu Hurairah. Itu sebenarnya mukjizat Nabi itu. Cuma diserlahkan kepada sahabat Nabi. Di atas kepentingan-kepentingan tertentu. Antaranya hak ni dalam cerita ni dia bagi kursi kat Abu Hurairah kan. Abu Hurairah tangkap dia. Nak bawa ke Nabi. Dia kata janganlah tangkap aku. Aku ada ahli keluarga miskin lapar. Nipu. Abu Hurairah lepas. Malam tu ada lagi. 3 malam tu turut dia ada. Akhirnya dia kata mu lepas aku ajar satu amalan, kalau mu baca mu akan dijaga oleh Allah sampai mu bangun malam hari lah. Dia ajar ayat kursi. Bila Abu Hurairah tu bagi tahu kat Nabi, apa jawab Nabi? Sadaqaka wa huwa kazub. Ya. Dalam hal ni dia telah bercakap benar, walaupun dia adalah seorang penipu. Setan ni kuat nipu, kalau tak nipu tak setan tu. Ya. Ya tak? Jadi basis dia tajrubah lah, which is tak kuat tajrubah. Tapi kalau nak amal pun okey. Ibnu Jibril ditanya boleh tak kita guna garam untuk kita halau jin, syaitan atau seumpamanya. Dia kata boleh saja, walaupun tidak ada dalil daripada syarak. Mana dalam bab ni tak adalah strict sangat, okey je nak guna-guna lah kan. Tapi saya beritahu lah pendapat saya. Saya kata setahu saya garam tak ada kena-mengena dengan jin. Syaitan tak takut langsung garam. Tu kita tabur garam je lari tu.
dia ni berita je tu. Ya tak? Ha? Saya tanya Haji ataupun abang. Dalam badan abang ada garam tak? Ada garam? Siapa-siapa yang kata badan dia tak ada garam, maksudnya dia bukan manusia tu. Boleh jadi dia setan ke, dia jin ke, dia hantu ke. Pasal manusia mesti ada garam. The element of salt mesti ada. Perlu kita masing tak? Masih perak kata. Kalau tak ada perlu aku orang leng ni, tak ni hidung saya. Tak ni mulut. Masih badan kita mah ada garam. Kerana yang mengawal air dalam badan kita ialah garam. Tapi macam mana jin boleh masuk atau syaitan boleh masuk dalam badan manusia? Kalau dia takut dengan garam. Ada tak orang masuk atu? Ada. Memang ada orang yang dirasuk, disampuk syaitan. Malah dalam Islam pun ada. Allah Ta'ala kata, orang yang makan riba kat dunia, pada hari akhirat nanti dia akan dibangkit seumpama orang yang dirasuk syaitan. Dia takhabbatu syaitan. Dirasuk syaitan memang real. Kata Nabi pun kata, syaitan yajri min ibn Adam majrad dam. Syaitan ni boleh masuk ke dalam tubuh manusia, selalu darah, dah berlari-lari di dalamnya. Kalau dia sakut garam, macam mana boleh masuk ke tubuh manusia? Jadi ada question mark lah di situ. Oh ni orang tutup bomoh marah kita kata gitu tak? Susah nak saya makan lah. Bukan kata tutup bomoh tuan. Hok bukan tutup bomoh pun bila kita sebut bak garam ni pun dia marah juga kan. Tapi kita cakap based on fact. Faktanya begitu. Jadi kalau awak ada satu alasan yang boleh orang kata apa, jawab persoalan ini, maka okey. Okey, yang kedua, Nabi kata asyaitan. Nabi kata arsyus syaitan alal bahri. Yab'asu sarayahu. Ya, a'zamuhum fitnatan, a'zamuhum manzilatan atau alahu manzilatan. Hadis Muslim tu daripada Abi Hurairah. Nabi kata singgasana syaitan dalam laut. Dan dia mengutuskan utusan-utusannya kepada manusia. Sesiapa yang dapat menggoda manusia dengan lebih teruk, maka dialah yang akan dapat darjat yang paling tinggi. Jadi kalau syaitan tu takut kat garam, pasal apa dia buat istana dalam laut? Macam mana dia buat? Memanglah benda gaib kita tidak tahu, tapi itu satu question mark. Ala kuliah garam ni tuan, dia tak ada kena-mengena. Boleh jadi dia nak tipu kita juga. Yalah, Nabi kata iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhzaha barakah wa tarkuha hasarah wa la tastati'uha al-batalah. Setengah riwayat yang lain Nabi kata iqra'ul Quran fi buyutikum la taj'aluha maqabir inna syaitan yanfur minal bait alladhi tuqra' fihi suratul Baqarah. Ya, ada Muslim tu daripada Abi Hurairah. Biasa orang guna garam ni, biasa kan. Orang guna untuk pagar rumah, ya, halau hantu syaitan dalam rumah. Biasa rumah lah, dia tak guna kat orang. Biasa rumah, betul tak anda cakap? Nabi kata, bacalah surah Al-Baqarah di rumahmu. Membacanya satu berkat, meninggalkannya satu kerugian, dan ahli syait tidak dapat menebusinya. Dalam ayat yang lain Nabi kata, bacalah Quran di rumahmu. Jangan jadi rumah kamu seperti kubur, dan syaitan lari daripada rumah yang dibaca surah Al-Baqarah padanya. Ya. Syaitan nak nipu kita ya, tak pergi kita baca Quran. Ya, tabu-tabu dia lari. Nah, dia tak lari pun, dia ada je situ. Tubuh kita dia boleh masuk, rumah dia tak boleh masuk ke? Kan? Guna garam tu. Ya. Sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, apa hukum kita jampi pada 3 barang? Pertama ialah jampi pada besi, yang kedua ialah jampi pada garam, yang ketiga ialah jampi pada tali, jadi simpul-simpulkan sesuatu. Tali, ikat-ikat, bumanik apa, batu apa, baca. Apa jawab Malik rahimahullah, Imam Malik lah ya. Jadi nukil oleh anak murid ni, nama Ibnu Wahab. Dia kata kullu zalika karahihu Malik. Semua benda tu Malik tidak suka. Makruh lah. Makruh di sisi salafus salih ialah haram. Makruh ni di sisi salafus salih ialah haram. Ya. Macam Imam Syafi'i lah, kalau dalam buku dia macam Al-Um, dia kata wa karihtu, aku tak suka, itu masuk haram. Ini well known lah, ini makruf. Jadi memang ada hadis disebut. Jadi saya kata garam tak ada kena-mengena. Hatta ulama kita pun ditanya, macam Ibnu Jibrin tu kan, dia kata la dalil minas syar'i, tak dalil daripada syarak. Tapi kalau nak guna-gunalah, tak ada masalah. Kita pun macam tu juga, nak guna-gunalah. Kan? Patut-patut kita baca Quran.
Ya, ada tempat tu konon-konon ganggu orang. Panggil marilah. Panggil mari ustaz baca apa gitu gini. Kena lah 1,200. Kan dia baca lah, dia mungkin dia buat sembahyang ajar, dia baca Yasin. Ya. Atau dia ditaburlah garam keliling. Bagi saya tak perlu. Kalau nak mengaji je lah. Dan sebaik-baik surah ialah surah Al-Baqarah. Adakah syaitan takut pada ayat Quran? Itu pun satu persoalan. Sebab ulama kata, ialah takut kepada semua ayat Quran yang ada. Kerana Nabi kata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung daripada kalimah-kalimah Allah daripada syaitan ataupun kejahatan makhluk-makhluknya. Sebagai ada makhluk ialah syaitan. Mana macam syaitan pun takut ke ayat Quran ni ataupun kalimah-kalimah Allah. Dan sebab kata tidak. Syaitan daripada jin. Kan? Innahu kana minal jin. Allah sebut dalam Quran syaitan daripada jin. Dan jin memang tak takut pada Quran. Buktinya ialah surah Al-Jin. Bila Nabi atau sahabat baca Quran, dia pun datang dengar. Yang mereka takut pada Quran ialah yang dinaskan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam konteks-konteks tertentu. Umpama baca Al-Baqarah dalam rumah, memang syaitan lari sebab Nabi sebut. Membaca ayat kursi sebelum tidur, memang syaitan lari kerana Nabi sebut. Dan jika ada lagi nanah yang lain. Adapun sekadar membaca Quran, pokok jin tu dia tak takut. So, umpama yang berlaku kepada Rasulullah, obviously dalam surah Al-Jin. Jin mari. Ya, cerita dia. Kalau tengoklah tafsir surah Al-Jin tu, dia nak naik langit. Tak boleh dah. Dulu boleh. Pasal bila masuk zaman Nabi Muhammad, tutup itu langit. Dia pun suruh pokok dia. Mungkin tengok apa tak boleh. Dia pergi ronda satu dunia pokok dia. Lalu jumpa sahabat Nabi duduk baca Quran. Dia balik report. Dia pun turun ramai-ramai pergi dengar. Mendekati Rasulullah SAW pada sahabatnya. Oh, sebab Quran dia kata, sebab tu lah. Bahkan dia puji lagi. Inna, macam mana ayat Quran tu? Tu tak ada Quran tak anak, tak ingat surah Al-Jin tak apa. Dia kata apa? Quranan ajabah. Kami dengar Quran yang betul-betul ajaib. Macam mana kalau dia takutkan Quran dia boleh dengar? Dia takut hanya dinaskan oleh Rasulullah SAW. Yang saya lihat pendapat tu juga agak betul. Tapi Allah Ta'ala alam. Nak cerita begitulah. Jadi apa-apa hal dia baik kepada rujukan lah apa-apa hal pun. Ya. Dia jin ni dia semua sama. Dia tak ada istilah Islam tak Islam. Ya. Islam ke tak Islam pun sama, sifat dia sama. Tidak kata jin Islam dia tak takut Quran, jin bukan Islam dia takut Quran, tak begitu. Ya. Syaitan ni memang dia daripada jin. Bahkan sebagai ulama kata jin tu sendiri adalah syaitan, tapi dia adalah maradatul jin, jin yang jahat. Jin yang jahat ni syaitan, jin yang baik bukan syaitan, tapi dia tetap jin. Ya. Ada yang pula kata jin ni satu bangsa daripada bangsa syaitan. Jin ada banyak bangsa, macam kita ada Melayu, ada Afrika, ada Cina. Jin ni satu bangsa. Tapi bila sebut jin, dia makhluk yang sama. Ya. Ada sahabat anak, orang tu merasuk lah dekat camp. Dia ustaz camp lah, nama dia Ustaz Osman. Dia pun pergi. Dia dia baca Yasin. Yasin wal Quran hakim. Member tu ikut baca Yasin dengan dia. Sudah dia kata, aku nak buat gapo pula. Dia sendiri cakap dengan anak macam tu. Saya kata orang merasuk atau histeria ni ada dua. Satu memang gangguan daripada jin atau seumpamanya. Satu dia hanya tekanan mental atau perasaan saja. Kena tengok dulu dia tu lagu mana. Ya. Asal sikit je jin. Tak semestinya tuan ya. Jadi cerita dia begitulah. Okey, jadi duk habis kat jin lah hari ni. Jadi muhasabah tuan ya, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik sampai qiyamul lail. Jadi kita dah khatam buku ini insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan boleh simpan lah ya untuk rujukan dan seumpamanya. Saya kira satu buku yang bagus merujuk kepada amalan Rasulullah SAW dan amalan Muslim lah sehari semalam bahasa pada amalan baginda. Jadi bolehlah tuan-tuan buat bahan bacaan. Nak kata buku ni buku fiqh pun tidak juga. Nak kata buku hadis pun tidak juga. Nak kata tafsir Quran pun tidak juga. Tapi dia agak merangkumilah kesemuanya. Pasal amalan Rasulullah dan Rasulullah SAW tak lari daripada perkara-perkara itu. Quran, sunnah-sunnah baginda, ya. Yang mana yang itulah yang perlu kita contohi. Dan apa yang diajar oleh Rasulullah kepada kita sudah memadai. Ya tak? Macam tadilah, pedinding. Apa Nabi tak ajar pedinding atau pelindungan ke?
Tu keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, berdinding lah tu. Sehingga Nabi kata, siapa-siapa yang kata begitu, syaitan akan berputus asa dan berkata pada sahabatnya, oh kita tak boleh kacau dah dia. Dia telah dipelihara oleh Allah. Berdinding lah tu, nak berdinding mana lagi? Tidak. Ya. Nabi ajar baca auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadi Nabi ajar baca bila tiba di satu tempat. Ada hadiah lain Nabi suruh baca je satu hari 3 kali. Nabi kata lam yadurruhu syai'. Dia akan selamat, tidak dimudaratkan oleh apa-apa. 2 dah. Ada hadis Utsman bin Affan dan Sunan Abi Daud. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i 3 kali. Lam yadurruhu syai'. Nabi kata tidak dimudaratkan oleh sesuatu. Selamat. 3 dah. Nak lagi? Cukuplah tu. Ya. Sebab tu kita kena belajar zikir-zikir syarak. Yang mana kita lihat dalam bab ni, Nabi ajar walaupun tak ada lah berbelah-belah berpuluh-puluh. 4-5 cukup dah. Dan memadai bagi kita. Dan kita tak perlu yang lain. Selebihnya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada manusia ni memang dia tak cukup. Ataupun boleh jadi dia rasa orang Nabi ajar ni benda biasa. Benda tak power. Oh, you nak power lagi. Hak bunyi hak pelik-pelik. Boleh baca Quran ngundu gitu power lah tu. Tak ada powernya. Awak dengan Nabi lagi power pada awak. Dan kita selaku seorang Muslim yang belajar amalan Muslim, kita kata apa yang diajar oleh Nabi memadai di atas dasar keimanan kita, dan memang itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak perlulah menukuk nambah atau memandai-mandai di atas apa-apa alasan sekalipun, melainkan jika kita ada dalil syarak yang akhirnya merujuk juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah taala mudah-mudahan sikit sebanyak kongsian selama ini diterima oleh Allah, diberi pencerahan dan diberi rahmat, diberi ilmu dan manfaat daripadanya. Mudah-mudahan walaupun kita banyak juga yang kita tak ingat. Anak sendiri pun kadang-kadang banyak lupa juga. Sebab tu untuk bila anak nak mengajar, kadang kena ulang kaji balik. Kuliah ni bukan boleh main cakap aja. Baca balik, ulang kaji balik, susun apa aku nak cakap pada hari ni. Kadang ambil masa sampai 2 jam study, tengok balik. Kerana kita nak pastikan apa kita sampai kenalah dengan isi yang ada dalam satu subjek atau buku tu sendiri, insya-Allah taala. Jadi saya rasa tak ada soalan lah. Cukuplah tu. Oh, 57 minit. Oh, lama hari ni. Aku Luqul Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada nak tanya lagi. Tak ada tanya sana lah ya. Kita tutup atau tanggung baca kita dan tasbih kafarah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.